tidak boleh dan tidak akan dimakan oleh api. Maka setiap kali kain ini kotor, aku tak kena basuh, aku hanya tahu dalam api. Api menghapuskan kotoran, api tak mampu membakar kain tersebut, kerana berkat kain itu pernah sentuh jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Tuan Imam Surau Nurul Hidayah, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah subuh walaupun sekejap sahaja, dan sempena kita berjumpa pada musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan kuliah subuh pada pagi ini dengan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara yang terkenal yang disebutkan ialah tentang terbelahnya bulan. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahawasanya terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua. Satu sebelah berada di atas bukit, sebelah lagi berada di bawah pada bukit. Nabi SAW bersabda, ishhadu, hendaklah kamu menyaksikan. Hadis dalam Bukhari, hadis nombor 4864, tentang terbelahnya bulan. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata, sa'ala ahlu Makkah an-Nabi SAW an yuriyahum ayah. Penduduk Mekah minta Nabi SAW memperlihatkan satu tanda. Fa'arahum insyiqaqal qamar marratain hatta ra'au hira'an bainahuma. Lalu diperlihatkan terbelahnya bulan. Separuh duduk atas pada Jabal Nur, separuh lagi duduk bawah pada Jabal Nur. Jabal Nur ni tempat terletaknya Gua Hira. Ini satu contoh. Yang kedua, ihtibasus syams, tertahannya matahari. Nabi SAW beritahu orang Quraisy tentang kedatangan rombongan daripada Syam pada hari Rabu, masa lepas Isra Mi'raj. Namun siang berlalu, rombongan tak sampai. Maka Nabi SAW berdoa, lalu ditambah kepada baginda waktu siang, dan ditahan matahari daripada terbenam. Itu di antara cerita tentang tanda yang berlaku atas langit, bulan dan matahari. Bulan terbelah, matahari terhenti. Tanda yang berlaku dalam bentuk memperbanyakkan makanan yang sedikit dan mengalir terpancar air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Banyak kali berlaku. Antaranya hadis Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana roti yang sedikit dipegang oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu diberi makan oleh Nabi SAW kepada 70 ataupun 80 sahabat. Begitu juga Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan menyembelih seekor binatang, dan isterinya mengisar satu gantang gandum. Nabi SAW memanggil
penduduk seluruh sahabat yang menggali Al-Khandaq, menggali parit, yang berjumlah 1000 orang. Satu gantang gandum boleh makan 1000 orang. Nabi SAW meludah di dalam tepung yang diadun itu dan dalam periuk, dan mendoakan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu, fa uqsimu billahi la akalu hatta tarakuhu wa anharafu wa inna burbatana la taghittu kama hiya wa inna ajidana la yukhbiz atau la yakhbuz atau kama qala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku bersumpah dengan nama Allah, mereka memakan makanan itu sehingga mereka meninggalkannya dan periuk masih lagi ada isi dan adunan masih berbaki. Ini satu mukjizat yang disebut dalam Bukhari dan Muslim. Seterusnya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu amat lapar, duduk di tepi masjid, lalu Nabi SAW lalu dan senyum di wajahnya, dan Nabi SAW pulang dapati ada satu mangkuk susu yang telah dihadiahkan kepada baginda. Baginda bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ud'u ahlas suffah, panggil ahli suffah. Ahli suffah ni sekumpulan fuqara, orang susah, lebih kurang berapa puluh orang, 60-70 orang, duduk di belakang Masjid Nabawi hanya untuk beribadat dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi Madinah sekarang ni, Masjid Nabawi, belakang Masjid Nabi ada satu tempat yang agak tinggi, lebih kurang tinggi lutut kita. Itulah tempat ahli suffah. Dulu ni belakang masjid, sekarang ni dah masuk dalam kawasan masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, apakah susu ini nak bagi kepada mereka? Aku lebih berhak untuk minum, untuk aku menguatkan tubuh badan aku yang lemah ini. Tetapi aku mesti taat kepada Allah dan Rasul. Lalu aku panggil mereka, lalu mereka minum sehingga semuanya hilang haus dan dahaga. Kemudian Nabi SAW bersabda, isyrab, kamu pula minum. Fasyaribtu wa ma zala yaqul, aku minum. Rasulullah kata, minum lagi, minum lagi, minum lagi, sampai aku kata, tidak ada ruang, demi Allah, tidak, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tak jumpa ruang untuk nak buh lagi susu itu. Maka Nabi SAW ambil susu itu, memuji Allah, baca bismillah dan minum lebihan itu. Ini mukjizat. Susu sikit diminum oleh ramai orang. Yang kedua, pemimpin projek bagi kat rakyat dulu, baru kat kroni. Kroni Nabi SAW Abu Hurairah, dapat susu kita dulu, lebih baru bagi kat orang. Rasulullah tak, bagi rakyat dulu minum. Habis rakyat senang, baru bagi kat kroni. Kalau ada pemimpin lagu tu, lega kita. Pemimpin yang mengutamakan rakyat sebelum kroni dan diri sendiri. Nabi SAW tak ada, susu ni sikit, bagi aku minum dulu. Habis, kamu juga. Lebih baru bagi kat mereka. Tak, bagi kat mereka dulu. Mereka kenyang dah, kamu pula. Kamu kenyang, aku last. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin kepada sesuatu kaum adalah orang yang berkhidmat dengan khidmat yang baik kepada kaum tersebut. Baik, diceritakan lagi, Nabi SAW bersama dengan 130 orang diadun satu gantang makanan. Begitu juga disembelih kambing dan dibakar. Dan disebutkan bahawasanya mereka potong daging kambing yang dibakar itu dan kami makan bersama-sama, masih berbaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Kemudian tentang air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW berlaku pada hari Hudaybiyah. Nabi SAW
berwudu daripada sedikit air, orang ramai datang dan berkata, laisa indana illa ma fi raqwatik, kami pun tak ada air melainkan dalam tu ada timba dalam bekas yang. Maka Nabi SAW meletakkan tangan baginda dalam bekas itu, lalu air terpancar daripada celah-celah jari Nabi SAW, seperti mana mata air Salim Ibnu Abil Ja'di, salah seorang rawi, bertanya kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis itu, kam kuntum, kamu berapa orang? Lau kunna mi'ata alfin lakafana, jawab Sayyidina Jabir, kalau kami 100,000 orang pun kami cukup ayam tu, kerana ayam tu keluar tak berhenti. Kunna 15 mi'ah, jumlah kami ialah 1,500 orang. 1,500 orang sahabat berwudu, minum daripada air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Kejadian ni banyak berlaku dalam musafir. Begitu juga masa perang Tabuk, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala menyatakan, mereka datang kepada mata air di Tabuk, lalu Nabi SAW membasuh muka dan tangan baginda. Kemudian baginda bersabda, yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun antara ma huna qad muli'a jinanan. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Wahai Mu'adz, kalau umur kamu panjang, kamu akan lihat di sini akan wujud taman-taman bunga yang cantik. Dalam Sahih Muslim ada juga hadis ni. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, di antara wahyu yang Allah bagi kepada Nabi SAW tentang perkara ghaib, Rasulullah kata masa depan nanti ni Tabuk, tempat biasa akan berubah jadi tempat yang moden. Sekarang perancangan itu sedang berlaku. Ada rancangan nak ubah Tabuk menjadi taman-taman, tempat-tempat yang indah. Baru perancangan, tak ubah lagi. Kita pergi sana dengar cerita. Nabi SAW dah beritahu 1400 tahun dulu, nanti ni Tabuk akan berubah jadi jinan, kebun-kebun, taman-taman bunga, tempat-tempat rekreasi yang cantik. Sehingga Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim, ini di antara mukjizat Nabi SAW, habang perkara akan datang. Baik, Nabi SAW ludah masuk dalam telaga di Hudaybiyah, dan air itu dimanfaatkan oleh mereka. Air yang tak ada jadi banyak, dan telaga itu dah tak ada lah ni. Kemudian pertuturan benda-benda seperti kisah tangisan pelepah kurma. Nabi SAW berkhutbah pegang pelepah kurma. Lepas tu sahabat tukar mimbar baru, pelepah kurma itu riau, menangis kerana dirinya akan berpisah dengan tangan orang yang paling mulia yang menyentuhnya setiap kali berkhutbah. Tangisannya didengari oleh seluruh sahabat dalam Masjid Nabawi. Begitu juga tasbihnya makanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna na'kulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama wa nahnu nasma'u tasbihah. Adalah kami makan bersama Nabi SAW makanan, dan kami mendengar makanan itu bertasbih. Makanan itu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Depan kami dengar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Begitu juga tasbih batu. Batu-batu kecil Rasulullah genggam bertasbih. Tak atas tangan Sayyidina Abu Bakar bertasbih. Pindah kat sahabat lain, sengat batu tu. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaffan min hasan. Nabi SAW mengambil satu genggam batu-batu kecil. Fasabbahna fi yadi Rasulullah SAW, maka batu itu bertasbih di tangan Nabi SAW. Summa sabbahunna fi yadi Abi Bakrin fasabbahna radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW masukkan batu-batu kecil itu dalam genggaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Masih lagi bertasbih. Pindah mereka, kemudian buh di tangan kami, diam. Hadis Ibnu Asakir. Dan ada riwayat kata buh Sayyidina Umar masih bertasbih, buh sahabat masih bertasbih, buh orang lain diam. Menunjukkan kepada khilafah yang Allah Ta'ala
tentukan kepada mereka yang berlaku perkara luar biasa, iaitu batu bertasbih di tangan Nabi SAW sebagai mukjizat dan di tangan para sahabat yang besar-besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai satu karamah kepada mereka. Begitu juga seorang perempuan buah racun di lengan kambing yang dibakar, tujuan dia nak bunuh Nabi SAW. Dia kata kalau Nabi selamat, kalau betul bukan Nabi mati awal. Dia buah racun. Ketika Nabi SAW nak makan lengan kambing yang dibakar itu, lengan kambing itu berkata, wahai Rasulullah, jangan makan saya, inni masmumah, sesungguhnya pada diri aku ada racun yang diletakkan. Nabi SAW tak makan. Dan begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata dalam hadis Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, kunna bi Makkah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila ba'd nawahiha famastaqbalahu syajaratun wala jabalun illa qala lahu assalamu alayka ya Rasulullah. Kami duduk di Mekah, kami keluar daripada Mekah kepada satu tempat di sebahagian di pinggir Mekah. Tidak kami temui sepohon pokok maupun sebuah gunung, melainkan pokok itu dan gunung itu berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kesejahteraan kepadamu wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa inni la'arifu al-an. Sesungguhnya aku kenal seketul batu di Mekah, dia rajin bagi salam ke aku sebelum aku dilantik menjadi Rasul. Dan sekarang aku dah jadi Rasul pun aku boleh habaq batu ni duk tahu nak. Hadis Imam Muslim riwayat daripada Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Sunni dan didatangkan oleh Al-Hafidh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dikatakan Nabi SAW membalut anak-anak baginda dengan satu kain selimut dan mendoakan agar anak baginda dilindungi daripada api neraka, ditutup daripada api sebagaimana baginda menutup mereka itu dengan kain tutupan itu. Maka doa itu diaminkan oleh pintu, diaminkan oleh hawaitul bait, dinding rumah, mengucapkan amin amin terhadap doa Nabi SAW. Dan lebih kurang sama juga berlakunya gerakan pada gunung Uhud. Dan Nabi SAW berkata kepada gunung Uhud, duduk diam. Gunung Uhud bergerak, Nabi SAW naik atas gunung Uhud, gunung Uhud bergerak, bergegak, gembira kerana Nabi SAW naik atas diri dia. Maka Nabi SAW bersabda, usbud Uhud ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah wahai Uhud, tidak ada di atas dirimu sekarang ini melainkan seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang yang bakal mati syahid. Begitu juga gugurnya patung-patung berhala dan yang berada di sekeliling Kaabah dengan isyarat daripada Nabi SAW, sedangkan patung berhala itu dikonkrit dengan besi atau dengan timah sehingga terlalu kukuh. Hadis riwayat Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, begitu juga Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Mukjizat pokok, panggil pokok mai, sehingga kan dalam kitab Burdah kata ja'at ilaihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Kemudian mukjizat tentang binatang, unta patuh kepada Nabi SAW, dia cengeng kepada orang lain, mengamuk. Nabi SAW masuk dalam satu kebun, dia berkata jangan masuk, takut unta ni terekam. Ketika Nabi SAW masuk, Rasulullah panggil dia meduk, dia melutut depan Nabi SAW. Rasulullah buat tali di hidung dia, di muka dia, Kemudian Nabi SAW bersabda, ma bainas sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah illa 'asiyal jinni wal insi. Hadis Imam Ahmad. Tidak ada di antara langit dan bumi sesuatu melainkan segala sesuatu itu mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah, melainkan yang tak kenal 2 jenis makhluk,
iaitu jin yang derhaka dan manusia yang derhaka. Manusia yang kafir, yang munafik, yang muslim, yang asi, tak kenal kata aku Rasulullah. Muslim tahu kata aku Rasulullah, tapi masa dia buat derhaka tu dia lupa kat aku. Dan dalam riwayat yang lain dia datang dalam keadaan menangis. Riwayat yang lain dia datang sujud kepada Nabi SAW. Riwayat yang lain Rasulullah bertanya, atadruna ma yaqul, hampa tahu tak unta ni abang apa kat aku? Dia abang kata dia jadi hamba, jadi khadam kepada tuan dia 40, ada kata 40 tahun, riwayat lain 20 tahun, sehingga dia sudah tua. Lalu mereka fanaqasu min alafihi, lalu mereka mengurangkan makanannya, wazadu fi amalihi, depa tambah kerja, makan kurang kerja tambah. Kita pun tak mau. Makan bagi sikit, kerja bagi banyak, kau tahu unta mengacum kat Nabi, mengadu kat Nabi SAW. Hatta idza kana lam gharadun, sehingga depa ada satu niat tujuan esok nak buat kenduri, aradu an yanharuhu ghadan, depa mesyuarat abang sama-sama depa esok kita sembelih unta ni. Fa amarahum an yuhsinu ilayhi hatta ya'ti ajaluh, maka Nabi SAW pesan buat baiklah unta ni, tak usah sembelih biar dia mati sendiri. Hadis Imam Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah, demikian juga Majma'uz Zawaid karangan Hafidh Nuruddin Al-Haythami. Cerita burung merpati di Mekah menaungi Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah, maka Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada burung merpati itu. Dan cerita 2 ekor burung merpati yang pi buat yang sedang berdiri berhenti di pintu gua ketika Nabi SAW dikejar, dicari oleh musyrikun pada masa hijrah. Hadis riwayat Ibnu Sa'din dan Al-Baihaqi dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Cerita labah-labah buat sayap, buat sarang di pintu gua. Cerita kijang, cerita singa dengan safinah, seorang hamba Nabi SAW. Cerita kaldai, Nabi dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW dapat satu kaldai. Rasulullah tanya kaldai itu, kamu nama apa? Kaldai itu kata, ismi Yazid ibnu Shihab. Kaldai boleh cakap Arab. Menatang kalau jumpa Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala nak tunjuk mukjizat, menatang tu cakap Arab. Bob cakap Arab kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menamakan kaldai itu Ya'fur. Buah nama Ya'fur. Sayangnya Ya'fur kepada Nabi SAW, kaldai ini, apabila Nabi SAW meninggal dunia, dia pergi bunuh diri. Dia terjun dalam telaga mati. Dia sedih, tak guna hidup. Rasulullah, Tuan yang paling aku sayang, dah wafat, aku pun tak mau hidup. Dia bunuh diri, dia tak berdosa, dia kaldai. Kaldai terjun dalam telaga, bunuh diri. Dikatakan waruya annahu lamma mata Nabi SAW taradda fi bi'rin jaz'an wa hazanan famata. Hadis ini ada dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad, setebal belasan jilid. Diriwayatkan ketika Nabi SAW wafat, dia terjun dalam telaga kerana terlalu sedih, lalu dia mati dalam telaga itu. Hadis tentang kambing dan sebagainya. Cerita tentang cakap dengan orang mati, dengan kanak-kanak yang digelar sebagai Mubarak Al-Yamamah. Banyak cerita menyembuhkan orang sakit. Mata Sayyidina Ali pada peperangan Khaybar sakit, Rasulullah ludah di mata Sayyidina Ali, lega pada masa itu juga. Orang buta Rasulullah suruh berwudu sembahyang 2 rakaat, lega terus. Ada lagi nama Betih Salamah bin Aqwa, perang Badar, kena tetak Nabi SAW, ludah di betih dia, lega dalam masa itu juga. Hadis Bukhari. Begitu juga mata Sayyidina Qatadah ditikam, terkeluar biji mata, Rasulullah ambil buah balik, doa bagi terang. Hak Rasulullah ambil buah balik itu lebih terang daripada hak asal. Dan doa mustajab Nabi SAW kepada para sahabat. Masa mak Sayyidina Anas hantar Sayyidina Anas, ni anak saya hantar jadi khadam kau Rasulullah. Rasulullah doa 4 perkara. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, perbanyakkan anaknya. Ya Allah, murahkan rezeki dia. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Sayyidina Anas kata, aku umur panjang, bercemui hidup.
anak aku saja yang aku tanam mati berpuluh orang, beratus orang. Dan kebun kurma orang lain setahun sekali, aku kebun kurma aku setahun 2 kali berbuah. Semua aku nampak Rasulullah doa semua mustajab. Aku tunggu yang keempat, iaitu masuk syurga. Bila Nabi SAW wafat, ada tetamu pergi makan, berziarah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, makan. Habis makan, nak lap tangan lah, dah basuh tangan nak lap. Dia suruh jariah, hamba perempuan dia warmai kain, nak bagi tetamu lap. Dia warmai kain tu kotor, berlemuh. Maka dia kata, Nabi Sayyidina Anas kata kepada jariah dia, kain ni kotor, ambil kain ni pergi cucur dalam dapur bagi menyala, ambil kain ni taruh masuk dalam api. Tetamu terkejut, orang kalau kain kotor pergi basuh pakai beris dengan fat, ni tak suruh basuh, suruh bakar. Maka dinyalakan api, dibakar. Kain tola kecil yang kotor itu bertukar jadi putih bersih, tak ada bubuh dalam mesin basuh. Maka ditanya oleh tetamu, kenapa pelik sangat? Kain kotor bakar dengan api, kotoran habis jadi bersih. Jawab Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kain ini pernah digunakan sekali oleh Nabi SAW, maka aku ambil simpan. Aku yakin setiap yang menyentuh, yang pernah menyentuh jasad para Nabi, tidak boleh dan tidak akan dimakan oleh api. Maka setiap kali kain ini kotor, aku tak kena basuh, aku hanya taruh dalam api. Api menghapuskan kotoran, api tak mampu membakar kain tersebut, kerana berkat kain itu pernah sentuh jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf dengan keberkatan, akhirnya dia jadi kaya raya, seorang hartawan yang dermawan. Doa kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sehingga dia jadi orang yang doa mustajab. Fama da'a Sa'dun bi ahadin aw alaihi illa istujibalah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu Ibn Abi Waqqas, kalau dia doa hak elok, makbul. Dia doa hak tak elok pun makbul. Karena Nabi SAW doa bagi, doa dia mustajab. Doa kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar, sama ada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ataupun Abu Jahal, Amr bin Hisham. Allah makbul kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Doa bagi seseorang itu jadi kacak, umur panjang, ada cerita dalam hadis yang lain. Doa kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya tidak lapar, tidak diberikan kelaparan oleh Allah. Kata Sayyidah Fatimah, fama ju'tu ba'da dhalik, aku tak pernah lapar setelah itu. Hadis Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Semua cerita-cerita itu. Ada seorang sahabat lagi pergi perang, pedang dia patah, nama dia Uqashah, pada hari peperangan Badar. Ya Rasulullah, pedang saya patah Rasulullah kata, ambil kayu ni, pergi lawan. Dia pegang kayu yang Rasulullah bagi, lebih tajam daripada pedang. Mukjizat Nabi SAW, kayu yang dia berikan oleh Nabi SAW bertukar jadi pedang. Banyak cerita-cerita yang bila kita belajar menunjukkan kepada mukjizat Nabi SAW. Tapi mukjizat itu telah berakhir, dicatat dalam kitab, tidak boleh dilihat, boleh dibaca dan diyakini kerana ia adalah hadis. Tapi mukjizat satu lagi tak habis sampai mati, nama dia Quran. Jadi sahabat dulu kuat iman, mereka tengok mukjizat depan mata, tengok Bob cakap Arab mengaku Nabi SAW adalah utusan Allah, masuk Islam. Bukan dekat dia masuk Islam, 1000 orang nak serang Rasulullah, nak bunuh Rasulullah pada masa itu. Dia cerita, bewak aku berhabang dasar bewak pasiang. Kata dia seorang Rasulullah, 1000 orang masuk Islam serentak mendengar mukjizat luar biasa, seekor bewak pasiang mengaku kerasulan Nabi SAW. Semua kisah itu ada dalam kitab. Kali kita mengaji kita jumpa. Namun mukjizat yang tidak akan habis, nama dia Al-Quran, ada di rumah kita masing-masing. Jangan nanti tunggu bulan puasa baru kita dengar dan kita baca. Quran kena dengar tiap-tiap hari, Quran kena baca tiap-tiap hari walaupun sehari satu ayat. Kita dengar dalam kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, ada orang baca 1-2 ayat Quran. Dengar setiap hari. Kerana Quran itu bila kita rajin dengar dia, kita dapat kebaikan yang banyak. Islamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu kerana dia dengar surah Taha. Bertaubatnya seorang perompak
nama dia Fudail bin Iyad, berubah jadi wali Allah rahimahullah ta'ala kerana dengar orang baca Quran. Dia pergi duk mengendap nak mencuri rumah orang, kawan tu baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengar ayat tu, apakah belum tiba masanya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka untuk mengingati Allah Ta'ala? Terkuih, ketak dia, berubah jadi orang yang khusyuk. Dan dia kata sekarang aku dah bertaubat, bertukar jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai khalifah pergi cari dia. Khalifah duduk dalam tension. Khalifah Harun al-Rashid ditimpa tension, susah hati. Dia kata pergi panggil alim ulama main ceramah ke aku, saya bagi hilang serabut aku ni. Panggil Tok Guru ni main cakap, Tok Guru cakap tak selesai, tak mau. Ada tak siapa-siapa yang boleh, kalau aku jumpa dia, dia boleh hilangkan tension aku ni serabut ni? Dia berkata ada seorang. Nama apa? Fudail bin Iyad. Panggil dia main. Dia buat pergi panggil. Ni, Tuan Khalifah panggil Qadhi Iyad, Tuan untuk pergi istana dia. Buat apa? Pergilah bagi tazkirah sepatah dua. Dia kata dia tension, serabut, hati tak tenang. Kut-kut kamu pergi bercakap kat dia, Tok Guru pergi bercakap kat dia, kut dia tenang. Jawab dia, aku bukan ada hajat kat dia. Dia ada hajat dia, main kat aku. Takkan lagi kau ni. Raja panggil, dia panggil habang kat raja. Nak main kat aku tak kena pergi kat hang. Dia pergi habang. Dia tak mau main. Raja dengar aku tu. Dia pun pelik. Tok Guru ni main, Tok Guru ni tak mau main istana. Akhirnya raja kata tak apa, dia tak mau main, kita pergi. Pergi kena malam. Dengar bagi salam raja sampai, dia buat apa? Dia padam lampu. Kita raja main, menteri main rumah kita keluar sambut pun kapet. Ni dia padam lampu. Hak cerah jadi gelap. Raja terpaksa masuk cari dalam gelap. Tak mana Tok Guru ni cari tak jumpa. So khabar-khabar kena atas kepala dia. Lalu gelap. Dia duduk kena atas kepala Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pegang tangan raja. Fudail bin Iyad kata, ma alyanaha, alangkah lembutnya tangan ini. Alangkah baiknya kalau tangan ini selamat daripada kena bakar api neraka. Dia peringat kat raja neraka. Tangan tuanku lembut sungguh, tapi tak jadi kalau dekat elok di dunia. Di dunia lembut elok, buah krim apa elok, adalah kena bakar masuk neraka tak jadi. Tangan ni akan jadi bagus kalau mati masuk syurga. Qayyau khalifah piduk sebut bagus tangan ni kalau tak kena bakar lagi teruk. Maka dia nasihat lagi sebatah dua. Lagi teruk Qiyau menangislah khalifah. Lah kali pengiring khalifah barah kat Fudail bin Iyad. Hang cukup lah. Hang kata apa hampir raja Qiyau ambil orang ni. Dia kata raja lingkup geng macam apa? Orang kiri kanan duk ke kipas. Duk jet dia, duk ampu dia, duk angkat dia sampai dia lupa diri. Puak macam apa ni, kau lingkup dia ni, bagi ingat dunia, bagi syok dunia, lupa akhirat. Dia marah kat puak tu sengap. Jadi pengiring raja kalau duk jet raja, duk puji raja, duk buat benda tak betul sehingga raja tu lupa dia hamba Allah. Maka bukan dekat lingkup dia, orang yang ampu sana, ampu sini, orang kena ampu pun lingkup. Dia marah kat kau tu. Maka dia pas sengap. Lah kali raja kata, hang nak minta apa aku nak bagi. Wahai tuan guru, nak apa? Nak berapa juta aku nak bagi duit ni. Raja kata, dia kata kat raja, Allah Ta'ala tak lupa kepada tuanku untuk bagi rezeki. Takkan dia nak lupa kat saya? Saya hamba dia juga. Raja kata tak apa, tak mau duit tak apa. Minta satu permintaan, aku tetap akan bagi apa yang kau minta. Dia kata, kalau itu saya nak minta satu ya kat raja. Apa dia? Saya nak minta, boleh tak? Lepas ni raja jangan main jumpa saya tak kena pergi jumpa raja. Saya nak minta satu, permintaan saya, lepas ni jangan jumpa dah dengan saya. Mana nak jumpa orang lagu tu? Kita kalau dapat panggil masuk istana sekali, bila nak panggil pula? Dia duduk dalam keadaan
hanya fikir macam mana aku nak dekat dengan raja bagi segala raja. Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala. Raja keluar dalam keadaan tenang kerana jumpa ahlillah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup atas muka bumi, kita ada masalah macam-macam, kita boleh dapat ketenangan. Masalah kita boleh dapat hadapi dengan tabah dan sabar, walaupun kadang-kadang tak boleh selesai. Dengan kita mendekatkan diri dengan ahlillah, dengan kita menghadirkan diri dalam majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca raditu billahi rabba. Dalam hadis kata akan merasai kemanisan iman. Allah Taala bagi iman yang manis, iman yang lazat, iman yang sedap, hati yang tenang, hidup yang bahagia apabila dia memiliki 3 sifat berikut. Yang pertama, man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dina, yang redha Islam sebagai cara hidupnya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, yang ketiga dia redha Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah SWT. Dalam syarah hikam kata, seseorang tu duduk dalam masalah, dia doa hilang masalah, tak hilang, bahkan bertambah masalah. Maka ditanya kepada Allah Ta'ala, kenapa ya Allah engkau tak makbul dukan doa si fulan? Si fulan ni doa siang malam supaya masalah yang dihadapi ku teruk hilang, ku teruk lagi ada. Allah Ta'ala jawab, kerana aku suka mendengar rintihan suara hambaku itu. Oleh sebab itu aku tak makbul lah apa yang dia minta. Kita duduk dalam masalah keluarga, kita dalam masalah rezeki, kita dalam masalah kesihatan. Ya Allah, sembuhkan saya yang sakit. Ya Allah, selesaikan masalah keluarga saya. Ya Allah, selesaikan masalah anak saya. Ya Allah, selesaikan masalah mak menekan saya. Duduk tak hilang situ. Allah Ta'ala kata, aku kekalkan masalah tu. Setelah dia macam-macam usaha tak mau bagi hilang, kerana aku cinta kepada aku, nak jadi dia sebagai kekasih aku. Setiap kali dia berdoa, aku dekatkan dia dengan aku. Aku suka mendengar rintihan kekasih aku yang berterusan. Allah bagi ku dekat dengan dia, darjat ku tinggi, martabat ku banyak, pahala ku berlambak, syurga yang indah sedang menanti, dengan sebab dia tabah dan terus menerus mendekatkan diri pada Allah walaupun masalah yang dihadapi tak selesai. Yang penting dia redha. Allah Ta'ala bagi sedemikian, dhaqa ta'mal iman, akan merasai kemanisan iman itu setiap orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, setiap orang yang redha Allah Islam sebagai cara hidup dia, setiap orang yang redha Nabi Muhammad adalah utusan wakil pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita faham hadis itu, kita kena redha Islam sebagai cara hidup. Kalau kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan tabah dan sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita buat salah, kita cepat-cepat beristighfar dan bertaubat. Kalau orang buat salah kat kita, kita maafkan mereka. Orang yang sebegini dikurniakan keamanan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man u'tiya fasyakar wa butuliya fasabar wa zalama faghafar wa zulima fastaghfar. Man u'tiya fasyakar, siapa yang diberikan sesuatu pemberian nikmat lalu ia bersyukur, wa butuliya fasabar, lalu kemudian diuji lalu ia bersabar, wa zulima faghafar, bila orang buat zalim kat dia, dia maafkan orang, wa zalama fastaghfar, bila dia buat zalim kepada Allah ataupun kepada orang ataupun kepada diri sendiri, dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila 4 perangai ini ada pada seseorang, dapat nikmat syukur, dapat bala sabar, dapat buat dosa cepat-cepat minta ampun, orang buat salah kadang dia suka maafkan. Allah, Nabi SAW baca hadis itu, bagi SAW duduk diam. Maka sahabat bertanya, kau tu dapat apa wahai Rasulullah? Orang yang ada 4 perangai ini kadang dia dapat apa? Nabi SAW bersabda, lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Maka hadis itu mengajak kita kena sedang kita hamba Allah, apa jua keadaan kita jangan lupa untuk mengabdikan diri pada Allah. Kita orang Islam, apa jua keadaan kita kena berpegang dengan Islam. Cari calon yang mengajak kita dan mereka menghayati ajaran Islam. Jangan kira dia bagi beras hangkim batik, kita pangkah dia terus. Tahan 5 tahun. Bagi beras 5 kilo, tahan 5 tahun. Bagi kain batik selai bini kita pakai, dia kata ni kain batik ni tahan 5 tahun. 5 tahun pula orang nak cari. Tu yang aku sokong dia. Sokong pasal calon tu kempen pembangunan saja tak jadi. Tak, calon tu mesti ajak kepada pembangunan dunia akhirat. Dunia kita makmur, akhirat kita masuk syurga.
Kalau dekat kempen pembangunan, Fir'aun kempen lagu tu dulu. Fir'aun kata, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir ini di bawah pemerintahan beta? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, sungai-sungai di Mesir, projek-projek di Mesir, pembangunan di Mesir, aku yang bangun ke hangpa. Afala tubsirun, apakah kamu tak tengok? Fir'aun kempen lagu tu dulu. Dekat kempen pembangunan negara, Fir'aun dah kempen, belagak pula Fir'aun, belagak dengan air sungai, mati dengan air laut. Dia belagak dengan sungai, dia kata sungai Nil ni aku korek tak ada sungai Nil, hampa nak tanam sayur tak boleh, nak gandum pun tak hidup, manusia mati, binatang mati. Hidupnya rakyat Mesir kerana aku bagi pembangunan kepada hampa. Tu hampa kena sokong aku. Jangan kita hanya tengok calon tu pandai kempen pembangunan, kita sokong dia. Tak. Calon mana pun dia kena ajak kepada maddiyah wa ma'nawiyah. Pembangunan di sudut kebendaan, pembangunan di sudut akidah, ibadah, di sudut menghambakan diri pada Allah, iaitu nak mengajak diri dan orang lain kepada patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26 surah Sad juzuk 23, Allah sebut calon yang kita nak pilih. Calon yang macam mana? Bila Allah Ta'ala angkat dia jadi pemimpin, dia ajak manusia kepada kebenaran. Allah berfirman dalam ayat 26 surah Sad, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah, innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami lantik engkau jadi khalifah pentadbir atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, hendaklah kamu hukum di kalangan manusia dengan kebenaran. Tadbir manusia dengan berdasarkan wahyu Allah, ikut kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, fayudillaka an sabilillah, ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Innal ladzina yadullu an sabilillah lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang sesat dari jalan Allah itu azab yang pedih sedang menanti mereka kerana mereka lupa hari perhitungan dan pembalasan. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat diberi peluang untuk pilih. Doa minta Allah Ta'ala hantar pemimpin yang baik. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantik pemimpin yang baik memimpin kami, jangan lantik pemimpin yang jahat memimpin kami. Hujung doa berbunyi, wa la tusallit alaina bidhurubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Jangan kau lantik pemimpin yang tak takut kepada engkau, tak kesian kepada kami. Pemimpin tak takut pada Allah, tak kesian pada rakyat, lingkup diri dia. Maka kita doa dapat pemimpin yang takut pada Allah, yang kesian pada rakyat. Bila takut pada Allah, maka dia memimpin dengan pimpinan yang Allah setuju. Itu hadis ayat Quran, ayat 26 surah Sad. Hadis Bukhari Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani mensyarahkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Imam Nawawi mensyarahkan dalam syarah Sahih Muslim, perlu ada pemimpin yang memimpin manusia kepada redha Allah Ta'ala. Jangan kita lantik pemimpin sebarangan saja. Kerana dalam Bukhari Muslim pun suruh lantik pemimpin yang baik. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, ulama besar di tanah suci Mekah, menulis satu kitab nama Asy-Syari'atul Islamiyah. Dia kata as-siyasatul adilah juz'un minad din. Politik yang adil itu sebahagian daripada agama. Dalam kitab karangan almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam Ihya Al-Ulumuddin pun ada, dalam Nasaih Diniyah karangan Imam Haddad pun ada perkataan politik, menunjukkan bahawasanya kita yang sedang dipimpin jangan reda kalau pemimpin tu bawa benda tak betul. Ajaklah diri kita dan pemimpin dan rakyat kepada redha Allah SWT dengan kita berusaha menghayati doa yang hadis yang berbunyi akan dikurniakan kemanisan iman oleh Allah orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan redha Islam sebagai cara hidupnya. Saya mau diri saya ikut Islam, anak bini saya ikut Islam, keluarga saya ikut Islam, masyarakat saya ikut Islam, negara saya ditadbir dengan pertadbiran Islam. Hak mana Allah redha, Allah suka, saya suka. Hak mana Allah benci, saya juga benci. Allah benci riba, Allah benci judi, Allah benci benda-benda yang mungkar. Saya juga tak mau pemimpin yang setuju dengan kemungkaran. Dengan sedemikian Allah akan kurniakan kemanisan iman, hati yang tenang, hidup yang bahagia. Kerana kita menghayati hadis yang menyatakan kurniaan kemanisan iman itu akan diberikan kepada orang yang redha Islam sebagai cara hidupnya.
Maka kita berharap agar Allah tunjuk kat kita yang benar itu sejelas-jelasnya. Jadikan kita orang yang menghayati kebenaran. Dan tunjuk kepada kita keburukan itu sejelas-jelasnya. Dan jadikan kita orang yang menjauhi keburukan. Semuanya itu dapat dikenal dan dipastikan dengan ilmu pengetahuan yang dituntut secara berterusan dengan jujur dan ikhlas. Mengaji tak boleh berhenti dan kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dengan kita mengaji kita boleh kenal antara kaca dan permata. Antara yang baik dengan yang buruk. Ni amalan yang baik, ni individu yang baik, ni kumpulan yang baik, ni parti yang baik, ni orang baik, ni orang jahat. Dengan kita mengaji, dengan kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuan taufik dan hidayah untuk kita berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul. Panjang dah kuliah subuh. Kuliah subuh ke kuliah duha ni ustaz ni pagi ni. Hujan tak berhenti, dia pun tak berhenti juga. Jadi saya rasa sekadar itu yang terlintas dalam pemikiran saya pada pagi ini. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk pergi kuliah subuh di sini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.